Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua peserta-peserta webinar pada petang ini ya. Webinar kita hari ini Planetary Health adalah merupakan siri yang ketiga. Sebelum ni dah diadakan 2 siri dan ini adalah merupakan siri ketiga. Kenapa Planetary Health? Kerana kami Department of Community Health Jabatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan merasakan kesihatan secara planet ini amat penting dan ianya perlu disentuh, dilihat dalam pelbagai sudut, bukan sahaja dari sudut satu sudut yang tertentu saja, tapi dari pelbagai sudut yang melihat kepada kesihatan sesebuah planet, iaitu kita lah di bumi ni kan. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat bersua kembali di siri ketiga webinar Planetary Health dengan tema kita tajuk hari ini adalah berkenaan PKP. So bagi saya dan saya rasa semua kita dah biasa PKP, lepas tu tambah pula 1.0, 2.0, PKPB, bersyaratlah, pemulihan lah, whatever it is, dia masih lagi dalam bentuk PKP. Jadi of course benda bila PKP ni dia memberi kesan lah kan, kesan kepada kita yang berada di planet, di muka bumi ini. Jadi untuk siri kali ini kita memfokuskan kepada tema PKP dengan melihat kepada 2 aspek. Satu aspek kita tengok dari segi impak PKP itu sendiri kepada kesejahteraan komuniti yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Diana, dan yang kedua adalah melihat bagaimana dari segi aspek sumber tenaga lestari yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Syahrul. Okey, sebelum kita bermula sesi webinar kita hari ini, jika ada sebarang soalan, sesi soal jawab kita akan lakukan selepas setiap penceramah itu habislah bercakap berkenaan sesuatu topik, dan soalan-soalan ini boleh ditulis di ruangan chat yang disediakan. Okey, kalau boleh tulis di ruangan chat sebab kita tak nak bila buka mic nanti ada suara-suara yang tak best lah dengar, bercampur. Kita minta semua peserta kalau ada soalan kita mohon untuk tulis di ruangan chat lah. Okey, jadi jom kita kenal penceramah kita yang pertama hari ini, Dr. Nur Diana Tambi ya. Merupakan pensyarah kanan di program Sains Pembangunan Pusat Kajian Pembangunan Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, dan beliau merupakan juga ketua jaringan dan industri bagi sekretariat jaringan dan alumni di fakulti beliau berada sekarang lah. And then beliau mempunyai ijazah Dr. Falsafah dalam bidang pembangunan komuniti, dan sesuailah dengan topik kita hari ini yang bertajuk impak PKP terhadap kesejahteraan komuniti. Jadi saya persilakan Dr. Diana. Baiklah, Assalamualaikum, selamat petang semua. Saya harap suara jelas lah. Alright, okay. Terima kasih Dr. Azma atas pengenalan sedikit berkenaan dengan diri saya. Okay, kalau macam tu saya teruskan kepada topik untuk hari ini. Izinkan saya share screen sebentar. Okay. Ada ke? Belum lagi, belum share lagi. Belum dapat Macam mana? Belum. Tak jadi pula. Tak keluar pula. Just click share screen je. Saya share screen, okay. Dan pilih file. Okay. Alright, okay. Baiklah, saya harap semua nampak skrin saya. Okey, berkenaan dengan topik petang ini saya kongsikan sedikit daripada pengalaman saya yang tidak berapa banyak lah. Okey, impak PKP sebagaimana semua orang telah ketahui, kita sebenarnya secara tidak langsung semua orang akan merasai sedikit, dan kita pun sebenarnya telah setahun lebih, dan hari ini pun kalau ikutkan kita telah mengalami PKP dan masih kekal di dalam PKP, khususnya untuk warga di Lembah Kelang lah. Okay. So jadinya apa yang saya boleh kongsikan daripada segi
kesan kepada PKP ini kita akan lihat pertamanya daripada sudut kita punya gaya hidup. Rutin kita secara tidak langsung semua orang akan mengalami perubahan kendiri, perubahan hidup bersama diri sendiri, kepada keluarga, bersama dengan rakan-rakan sekerja dan pelbagai pihak yang akan mengalami kesan daripada PKP itu. Dan kita tidak boleh nafikan antara faktor-faktor rutin harian akan terganggu juga dan kita punya perubahan. Kita ada orang cakap kita mempunyai gaya hidup tersendiri yang kita biasa telah bentuk selama katalah dah 10-15 tahun hingga 20 dan bila-bila masa mungkin ada setahun dua baru bekerja pun kita ada gaya hidup kita yang kita bina untuk kehidupan sendiri. Tetapi apabila PKP mengambil alih kehidupan kita secara 360 darjah, semua kehidupan kita berubah. Dan itu menyebabkan kita mengalami perubahan yang memaksa diri untuk berubah. Okay? Dan itu saya melihat ada positif dan negatifnya. Okay, dan sebagai daripada segi aspek komuniti, kita pula melihat ini adalah satu perubahan secara berkelompok besar, berskala besar. Jadinya kita nak tak nak, kita perlu tidak boleh mementingkan diri sendiri dan kita perlu bersama-sama dengan hasrat kerajaan dan juga hasrat negara dan seluruh dunia sebenarnya. Kita cuba untuk memastikan semua orang dengan sebaiknya. Okey, tapi kita tidak boleh menafikan akibat daripada PKP ini, kita ramai yang mengalami kehilangan pekerjaan. Bukanlah mungkin ada yang pekerjaan sementara, ada juga yang pekerjaan yang memang itu adalah sumber pendapatan seharian. Dan itu juga sebenarnya diambil kira oleh pihak kerajaan dan pelbagai pihak lagi sebenarnya mereka prihatin. Dan sebenarnya kita beruntung di Malaysia ini, situasi ini bukan satu yang dibiarkan sahaja. Semua pihak banyak memberi kerjasama, banyak memberi bantuan dan juga mereka juga melihat memandang banyak pihak lain yang perlu dibantu. Dan kita sebenarnya sangat bertuah apabila Malaysia sendiri, khususnya di kawasan bandar dan juga di luar bandar, mereka melihat ini satu usaha untuk memahami pelbagai komuniti lain. Bukan ni komuniti mereka seharian. Kalau dahulu kita rasakan pergi kerja, balik kerja, kita jumpa kelompok yang sama. Tapi apabila kita melalui PKP, kita mula terbuka minda. Kita boleh nampak, ada kelompok-kelompok lagi yang memang sebenarnya lebih terjejas daripada kita. Okay? Dan ini saya tidak merujuk kepada penjawat-penjawat awam. Saya merujuk juga kepada mereka yang bekerja sendiri. Contohnya macam petani, macam pihak industri, daripada pelbagai pihak. Ini yang sebenarnya memberi kesan kepada mereka yang lebih terkesan akibat daripada COVID ni lah. Okay? Dan sebenarnya kita memang akan rasa takut. Mustahil kita sebagai seorang manusia, sebagai individu, sebagai sebahagian daripada komuniti, sebahagian daripada masyarakat, mungkin ada juga pekerja dan juga adalah majikan, kita merasakan keresahan itu berlaku dalam diri sendiri, dalam diri setiap orang. Dan di sinilah saya melihat komuniti di Malaysia semuanya sangat prihatin, semuanya sangat baik hati, semuanya sangat membantu satu sama lain untuk memastikan saat susah ini dikongsi bersama dan dibantu untuk meraihkan situasi ini. Dan itu yang menyebabkan itu adalah kelebihan kepada masyarakat kita sebenarnya. Okay? Selain itu, ini yang saya maksudkan tadi. Di fasa-fasa ini kita akan rasa daripada kehidupan kita seharian, kita dah terlalu selesa, kita dah rasa gembira, kita dah biasa dengan rutin harian. Tetapi apabila PKP, kita akan mengalami krisis yang kita rasa hilang banyak benda yang kita bimbangkan. Okay? Yang ini yang kita tak boleh nafikan. Dan ini adalah salah satu indikator kepada kesejahteraan komuniti itu sendiri. Dan ini juga menjadi indikator kepada pelbagai sektor untuk membantu kepada mereka-mereka yang merasakan kehidupan mereka berubah 360 darjah. Dan ini juga, tapi tidak menjadikan ini sebagai alasan untuk kita tidak berubah. Sebab kita manusia dijadikan untuk sentiasa berubah dan kita perlu beradaptasi dengan situasi semasa. Alright?
Okey, yang ini juga sebenarnya kalau saya boleh katakan kesejahteraan kita memang bergantung kepada individu tu dulu. Apabila seseorang individu itu merasakan dirinya boleh dapat mengawal diri sendiri, rasa lebih yakin, rasa lebih tenang dan rasa boleh mengawal kehidupan diri sendiri, maka barulah kita boleh dapat membantu yang lain. Okey? Yang ini adalah kesan yang kita boleh nampaklah, kesan-kesan daripada mengikut fasa pertama, fasa kedua dan sehingga kinilah. Okey. Seterusnya bila kesan daripada PKP ni juga bukan melihat kepada individu itu sahaja, tapi kita melihat daripada segi ekonomi kepada negara, ekonomi kepada diri sendiri, ekonomi kepada golongan-golongan tertentu. Dan ketika inilah saya melihat di media sosial, di kaca TV, di media-media yang menceritakan dan berkongsi pelbagai maklumat, kita melihat rakyat Malaysia makin mengenali perbezaan di mana kedudukan mereka, dan mereka juga mudah memahami kelompok-kelompok yang perlu dibantu, dan ini berdasarkan pada Jabatan Perangkat Malaysia yang memang dahulunya dia punya pengkelasan dia berbeza, tapi sekarang ni inilah pengkelasan terkini yang kita gunakan, dan kita tidak boleh nafikan setiap kelompok ini, pengkelasan ini, isi rumah ini akan mengalami fasa yang berbeza. Kalau tadi individu, yang ini kalau mengikut isi rumah dan berdasarkan kepada penempatan. Yang ini impact yang terbesar yang memastikan sama ada kita makin sejahtera ataupun tidak. Okey. Seterusnya, okey. Kesan daripada PKP juga apabila bermula di tengah-tengah dalam sesi persekolahan, daripada sesi pengajaran, bukan sahaja di peringkat sekolah yang mengalami tekanan apabila perubahan itu mendadak, okey, tapi saya melihat daripada sudut bagaimana setiap kementerian, setiap pihak dan malah ibu bapa dan anak murid dan pelajar-pelajar semua dia mengambil peka. Dia peka daripada sudut yang positif lah maksudnya. Maksudnya mereka memahami kerisauan apabila sesi bersekolah terpaksa ditangguh, ditunda, dan bagaimana daripada segi pendidikan anak-anak itu mula diambil kira dan diberi perhatian oleh semua pihak. Okey? Dan saya melihat tindakan pantas daripada kementerian, mungkin ada setengah tidak sama, tidak bersetuju dengan pendapat saya, yang mana tindakan-tindakan pantas ini menyebabkan ada pihak-pihak yang tidak berkemampuan, yang tidak mampu untuk menyediakan kemudahan pengajaran untuk anak-anak, mereka mula memandang tinggi kepada untuk mendapatkan pendidikan inilah, maksud saya, dalam masa mudahnya. Okey, dan itulah saya melihat bagaimana kementerian telah menyediakan siaran TV pendidikan yang saya kira sebagai satu alternatif yang baik. Dan malah rakan-rakan saya yang terdiri daripada guru-guru pun juga kita semakin berubah. Kita menggunakan teknologi, kita menambah baik sistem yang sedia ada. Kita kita membantu pengajaran dan pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan menjadikan mereka semakin senang cakap mudah untuk menimba ilmu di mana-mana sahaja, bukan sahaja daripada kelompok tertentu, tapi mereka menjadikan ini adalah satu siaran pengajaran dan pembelajaran yang terbuka, di mana ini saya melihat jika dahulu mereka tidak ada setengah kelompok yang tidak dapat pendidikan yang sebaiknya, tapi apabila tindakan kementerian ini menyediakan platform untuk berkongsi ilmu, untuk menyusun jadual sesuai supaya setiap kelompok anak-anak dan kelompok yang sepatutnya menerima pendidikan formal. Kalau ikutkan di Malaysia, kita memang UNICEF sendiri, United Children Education and F tu saya tak ingat, okey. Dia lebih kepada kita memastikan semua peringkat umur daripada 6 tahun hingga 17 tahun sewajarnya menerima pendidikan formal
yang disediakanlah untuk memastikan 3M biasanya dapat diterima dengan baik, dapat melahirkan generasi yang boleh memahami, bukan setakat untuk pergi ke sekolah dan balik ke sekolah, tapi mereka juga memahami pendidikan itu penting untuk mereka untuk keperluan akan datang. Okay? Dan itu yang melibatkan saya melihat bagaimana tindakan-tindakan daripada pihak kementerian, daripada pihak sekolah, daripada ibu bapa, daripada pengurusan sekolah dan sebagainya, mereka pantas untuk berkongsi teknik-teknik, kaedah-kaedah yang baru. Dan ini yang saya merasakan impak daripada PKP, kita boleh melihat pada negatifnya dan juga kita boleh melihat daripada positifnya. Daripada negatifnya mungkin sekolah ditutup, kesannya kita tak boleh untuk berjumpa dengan kawan-kawan, tapi pelajaran tertinggal. Tetapi bila kita melihat daripada sudut positifnya, PKP ini memberi ruang yang kita rasa sebenarnya pendidikan tidak terbatas di dalam bilik darjah, tapi pendidikan itu boleh menjangkaui ruang lingkup yang lebih luas. Tapi dalam masa yang sama, daripada peringkat pengajian tinggi, mungkin ada aspek-aspek yang kita tidak boleh elakkan daripada segi kemahiran, kepakaran yang memerlukan penggunaan makmal, yang itu yang akan mengganggu. Tetapi kita semakin lama saya melihat bagaimana rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan daripada segi industri juga sebenarnya bekerjasama memastikan kita punya sistem pendidikan makin lama makin baik walaupun mempunyai berkekangan. Okay? Dan saya tidak langsung sebenarnya tidak dinafikan kita mengalami keletihan, tekanan apabila terlalu memandang skrin yang lama. Dan itu yang menjadikan kita ada juga kesan negatifnya apabila kita terlalu online terlalu lama. Alright, okay, tapi saya tidak memfokuskan kepada yang negatif lah, tapi saya menganggap impak PKP ini kita melihat kita sebenarnya telah membuka ruang kepada pendidikan yang lebih luas. Okey, selain itu yang ini saya rasa satu usaha yang baik daripada pihak kerajaan juga, iaitu apabila kesan daripada PKP ini kita melihat rumah yang adalah keperluan asas dahulu, yang daripada dulu sepatutnya keperluan asas kepada setiap individu. Mereka melihat kualiti rumah di kawasan bandar perlu ditambah baik, dan ini yang sebenarnya saya rasa impak daripada PKP, dia membuka ruang supaya kita menambah baik kepada kelemahan-kelemahan yang ada. Kalau dahulu kita tidak memandang penting kepada pencahayaan, kalis bunyi, kecekapan dan ruang kemudahan yang sedia ada. Tapi bila PKP, bila kita kena duduk di rumah 24 jam selama 3 bulan. So kemudahan inilah yang sebenarnya yang menjadi asas elemen penting dalam pemilihan rumah. Dan masyarakat semakin bijak apabila mereka memilih rumah, bukan lagi sekadar rumah untuk berteduh, tapi rumah juga pelbagai aktiviti supaya sekiranya mengalami situasi yang sama ataupun kita tidaklah berharap begitu lagi, perumahan itu boleh dijadikan satu juga tempat yang memang terbaik untuk keluarga dan juga diri sendiri. Okey, yang ini yang saya lihat, perubahan ini yang kesan daripada PKP ini membawa kepada kesejahteraan apabila kita melihat perubahan yang kita boleh bawa, kita boleh sumbang semula. Okey? Dan terutamanya daripada PKP ini memang banyak pihak yang mengalami kerugian, mengalami kesan, mengalami pelbagai aspek, dan tapi teknologi telah menyelamatkan kita. Walaupun saya sendiri akui pada 3 bulan pertama, fasa pertama, saya sendiri mengalami masalah jaringan internet yang tidak stabil, perubahan daripada sistem-sistem pengajaran secara online yang tidak okey. Tapi kita belajar daripada kelemahan itu dan kita tingkatkan baik. Kita tambah baik. That's why apabila berlaku PKP ini, rupanya kita boleh menambah baik sistem itu, dan kita perlu tambah baik sistem itu sebab ini adalah satu sistem yang menyebabkan perubahan kepada aktiviti seharian. Orang shopping pun sekarang orang dah shopping secara online. Semua orang dah tahu guna Lazada, semua orang dah tahu guna Shopee, orang dah tahu Foodpanda, Grab dan pelbagai lagi pembayaran secara dalam talian. Kecuali yang saya perhatikan, tak senggol lah kalau nak guna tol di KL ni masih lagi nak membeli pembayaran secara masih top up lagi di kaunter. Mungkin lepas ni agaknya bolehlah ditambah baik, ada sistem pembayaran yang lebih baik.
sebab saya pun pengguna ketol yang kerap di bandar. Okey, itu yang saya lihat, teknologi semakin baik dan itu yang itu adalah salah satu impak PKP yang bagus sebenarnya. Okey. Dan secara tidak langsung yang ini saya sangat puji. Sebab yang ini saya melihat dalam menjamin kesejahteraan hidup, rakyat Malaysia ini sangat kreatif dengan berbasikalnya, beriadah di dalam rumahnya, dengan pelbagai aktivitinya. Dan salah satunya adalah berkebun. Walaupun rumah itu kecil, tapi mereka menggunakan ruang yang ada, kemahiran yang ada untuk bercucuk tanam. Dan ini saya kongsikan daripada yang saya dapat terima di media sosial, daripada Twitter rasanya. Yang ini berkenaan dengan bagaimana fasa perubahan penanaman padi yang memang merupakan keperluan kita seharian. Okay? Dan saya sukalah untuk petik daripada petikan daripada Natural Society ni. Kita memerlukan doktor sekali-sekala, peguam jika ada kes, pendakwah untuk kerohanian kita. Tapi untuk setiap hari, 3 kali sehari, mungkin ada 5 atau 6 kali sehari kita memerlukan petani untuk makan dan untuk kesejahteraan hidup. That's why saya rasa bila PKP ini berlaku, kita semua menjadi kreatif dan kita semua menjadi peka kepada pelbagai alternatif untuk membina potensi diri yang lebih baik. Dan itu saya rasa salah satu bentuk kesejahteraan komuniti yang baik sebenarnya di Malaysia ini. Dan sebenarnya saya melihat bukan di konteks Malaysia sahaja, di luar negara juga, mereka berkongsi pelbagai kemahiran dan pengalaman untuk memastikan kehidupan mereka sentiasa sejahtera. Kalau dahulu ada banyak perkongsian melalui media sosial, mungkin di kedahulu kita tidak tahu bagaimana nak buat video call, sekarang dah pandai. Kalau dahulu kita tak tahu untuk buat sesuatu, tak pandai masak, sekarang dah pandai masak, macam gitulah. So jadinya kreatif kepada komuniti itu menunjukkan mereka mengambil cabaran kepada kesan kepada PKP itu. Okey, tapi satu yang saya lihat, kesan yang paling ketara adalah aspek pelancongan yang mana kita semua, kalau tak semua yang mungkin gemar melancong ataupun tidak mampu untuk melancong, tapi kita tidak boleh nafikan pelancongan adalah salah satu aspek untuk membantu kepada pembangunan negara dan juga kepada kepuasan diri. Tak mungkin bukan bermaksud melancong tu pergi melancong luar negara, melancong dalam negara je, mungkin dalam daerah sendiri, dalam negeri sendiri. Tapi aspek ini yang saya nampak antara aspek yang terjejas. Saya bagi contoh yang menarik je lah. Memang kalau saya sentuh banyak lagi aspek-aspek yang terjejas akibat daripada PKP. Tapi pelancongan adalah salah satu elemen yang mana kita salah satu untuk improve diri dan juga kita membina jaringan dan juga kita melihat bagaimana kita belajar daripada satu kaum kepada satu komuniti yang lain apabila kita melancong dan kita menziarahi satu tempat kepada satu tempat yang lain. Dan dalam agama, mana-mana agama pun saya percaya kita perlu keluar daripada tempat sendiri untuk melihat sesuatu yang lebih baik, untuk belajar sesuatu daripada orang lain supaya kita sentiasa maju dan kita sentiasa menambah baik daripada satu masa ke satu masa. Dan tapi saya melihat kesan daripada PKP ini kepada pelancongan ini satu yang agak merisaukan. Tapi sekarang alternatif yang diberikan oleh pihak kerajaan juga sangat baik dan sebenarnya membantu. Dan saya percaya semua orang, komuniti pun, semua individu pun mencari jalan supaya dapat keluar, dapat merehatkan diri, dapat belajar sesuatu daripada tempat lain. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya dapat kongsikan untuk sesi PKP hari ini dan saya harap kita sekarang ni, suka saya ingatkan, kita sebenarnya, kitalah sekarang yang memang perlu berhadapan. Kita dah adalah, PKP masih ada, walaupun vaksin dah ada dan saya melihat jumlah yang turun naik, kes yang masih turun naik. So jadi kita berharap semua orang akan memainkan peranan sebab apabila kita memainkan peranan, insya-Allah
kita boleh kembali kepada norma baru yang lebih baik. Okey, saya sudahi saya punya sesi ini. Sekiranya ada yang ingin berkongsi dan berbicara lebih lanjut, boleh hubungi saya di alamat email saya dan kita akan boleh berbincang lebih lanjut. Itu saja. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Diana. Mungkin ada sebarang soalan untuk Dr. Diana. Saya ingin bertanya lah sementara mungkin peserta-peserta tengah lagi mencari-cari soalan apa yang nak ditanya. Saya ingin bertanya bagaimana dengan kesejahteraan kesihatan? Okey. Terima kasih Dr. Asma. Saya tak berani nak mengomen secara bukan bidang saya. Ya, Tapi apa yang saya boleh kongsikan daripada segi kesihatan, saya rasakan semua orang makin jika dahulu kita tidak memandang penting kepada sanitasi, kebersihan tangan, kita tidak memandang penting kepada penggunaan face mask. Tapi sekarang ni semua orang menjadi peka dan itu adalah salah satu rutin harian yang menjadi yang kita semua perlu amalkan. Dan di mana-mana sahaja. Dan tidak, saya rasa itu antara satu yang memang kita perlu kekalkan. Okey, ada satu soalan. Bagaimana kesejahteraan komuniti dari seseorang individu yang berpendapatan mungkin T20 atau M40 jauh kepada B40 ya. So bagaimana mereka nak sejahtera tu? Sebab because of this PKP. Ya, betul. Saya faham. Kalau apa yang saya boleh kongsikan, saya melihat fenomena ini sangat ada beberapa yang saya kenal lah berdasarkan pengalaman daripada responden-responden dan juga daripada kawan-kawan yang mana diberhentikan kerja, ada yang terpaksa bertukar bekerja, tukar cara kerja. Okey, mereka ini saya lihat memang pada awalnya mengalami depresi dan tidak tahu untuk buat apa, tapi saya percaya kita semua masa PKP itu adalah satu masa yang kita boleh menerima dengan tenang. Saya andaikan dan sebab daripada makluman saya pun saya melihat mereka ini mula mencari jalan apabila itulah yang tadi saya bincangkan juga, teknologi dia membantu walaupun sedikit tapi dia membantu supaya kita merubah daripada cara kerja lama kepada cara kerja baru. Daripada kalau dahulu kita bergantung harap kepada sesuatu majikan untuk memberi kerja, tapi dengan teknologi kita sendiri boleh membina kerjaya itu sendiri. Yang itu saya lihat daripada sudut itu, dan kesan kepada M40 ataupun B40 ini, saya rasakan inisiatif daripada pihak kerajaan ada banyak, walaupun ada masalah-masalah yang teknikal yang mungkin boleh diperbaiki lagi. Tapi saya melihat daripada individu itu sendiri, daripada rakan-rakan sendiri, daripada ahli keluarga, saudara mara saya yang mengalami situasi yang sama. Situasi ini menjadikan mereka kreatif dan kita sebagai ahli yang mengetahui ada ahli saudara mara, keluarga, rakan-rakan yang mengalami situasi itu, kita bantu. Kita support pekerjaan mereka, kita support apa yang usaha yang mereka lakukan. Itu yang saya lihat bagaimana baiknya komuniti kita kepada situasi yang mungkin memberi kekurangan pada sesetengah pihak, pihak yang bernasib baik membantu. That's why saya rasa itu yang sangat bagusnya daripada komuniti itu, pada kita. Okey, maksudnya dia maksudnya kita saling membantulah kan, sebab mungkin daripada M40 dia jadi B40, tetapi ada satu kumpulan yang mungkin dia create kan, mungkin sekarang ni online, so dia bantu juga M40. So sebenarnya apa yang berlaku dengan keadaan PKP ni, dia sebenarnya memberi banyak impact positif. Bagaimana Dr. Diana? Apa komen secara in general, that take home message before kita akhiri tajuk pertama kita hari ini tentang impact PKP terhadap kesejahteraan komuniti. Okey, terima kasih Dr. Asma.
Saya rasa untuk saya akhiri ini, saya melihat kita sebenarnya ada banyak isu yang kita boleh bincangkan dan kita boleh slowly untuk perbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Dan ini yang sebenarnya saya melihat kita adalah satu komuniti yang sangat berpotensi untuk menambah baik situasi yang sedia ada. Okey. Okey, sebenarnya jangan jadikan PKP sebagai satu alasan lah kan. Apa sahaja kita boleh ubah. Tak kisahlah dari segi kesejahteraan, dari segi pendidikan, pelancongan, pelbagai seperti yang telah disebutkan oleh Dr. Diana. So saya ingin ucapkan terima kasih Dr. Diana atas perkongsian yang sangat baik, sangat hebat daripada pakar yang hebat berkenaan dengan komuniti itu sendiri, kesejahteraan komuniti. Okey, terima kasih Dr. Diana. Sekarang kita beralih kepada penceramah kita yang kedua, Prof. Madya Dr. Muhammad Syarul daripada Fakulti Sains Teknologi yang akan bercakap tentang sumber tenaga lestari. Dan Dr. Muhammad Syarul ni merupakan pensyarah dalam bidang kajiannya banyak melihat kepada kualiti udara. Tetapi hari ini dia akan bercakap mungkin ada kaitan dengan kualiti udara dan bagaimana pula PKP berkaitan dengan sumber tenaga lestari. Jadi mari kita sama-sama dengar apa yang ingin diperkatakan oleh pakar kita dalam bidang sumber tenaga lestari yang boleh kita gunakan, boleh dimanfaatkan. Dan moga banyak info-info yang diberi oleh Dr. Syarul nanti mungkin boleh menambah kita punya pengetahuan. Silakan Dr. Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terutama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada JKM daripada Fakulti Perubatan kerana sudi menjemput. Saya tak gelarkan diri saya sebagai pakar lagi. Saya still in learning process. InsyaAllah saya cubalah mencapaikan sumber tenaga lestari ini dengan baiklah. Seperti mana yang Prof cakap tadi, bidang saya adalah bidang climate change and air pollution, dan saya telah banyak membuat kajian daripada saya pernah ke Antartika, buat kajian di Antartika dan sampailah di negara tropikal macam Malaysia ni. Jadi saya telah banyak mengkaji tentang kesan kepada impak alam sekitar akibat daripada aktiviti manusia, perindustrian dan sebagainya. Saya sedikit sebanyak saya ingin menyentuh apa kaitannya tenaga lestari dengan PKP lah. Maybe kalau kita sedar tidak sedar, saya terkesanlah akibat daripada PKP ni, especially dalam bil-bil elektrik. Bil elektrik saya memang sangat tinggi, especially sebab kita semua daripada 60% to 70% dalam rumah ketika normal day, tapi masa MCO kita 100% dekat rumah. Jadi kita tak keluar, everything kita buat rumah, daripada memasak, daripada anak-anak bermain sampailah kita sebagai pensyarah memberi kuliah. Jadi kita banyak menggunakan tenaga dan untuk kenapa kerajaan banyak melakukan kempen penggunaan tenaga yang bijak, sebab segala kita punya tindakan kita di rumah, seperti kita tidak menutup perkakasan elektrik, kita sentiasa menggunakan elektrik tanpa kita tutup, ia akan menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida daripada contohnya di stesen jana kuasa, setiap elektrik yang ataupun kuasa yang dijanakan, dia akan membebaskan dalam kuantiti yang banyak. Jadi kalau 1-2 rumah kita tidak tutup elektrik, bayangkan kalau masa PKP itu million of Malaysian kita tidak menutup atau kita banyak membazir elektrik, karbon dioksida banyak dibebaskan, dan karbon dioksida ni dapat menyebabkan kemudaratan lah, kerana seperti mana saya cakap, CO2 tu dia adalah gas rumah hijau, so dia akan menyebabkan global warming ataupun pemanasan global.
dan akan menyebabkan climate change lebih cepat berlaku. Seperti mana kalau kita tahu climate change memang is real, bukan seperti Donald Trump cakap tak real, tapi setiap negara akan dikesan oleh climate change tadi. Jadi hari ini semua tenaga lestari ini saya harap terutama kepada saya sendiri supaya saya dapat segala aktiviti saya di rumah dan juga di luar di tempat awam saya dapat menggunakan dengan bijaklah, kerana kita di dunia ni kita bukan hanya kita saja yang duduk, kita punya cucu cicit, the young generation should be fair untuk dapat hidup dengan keadaan sempurna. Jadi tak eloklah kita hidup dengan sempurna sekarang dengan a lot of facilities, good public transport, rumah yang cantik, tapi cucu cicit kita nanti terpaksa hidup dalam keadaan persekitaran yang tidak baik. Jadi apa itu sumber tenaga lestari? Sumber tenaga lestari ini boleh ditarikkan sebagai sumber yang dapat memenuhi keperluan manusia sekarang tanpa memudaratkan kesan terhadap generasi yang akan datang. Ini termasuklah setiap kerajaan cuba melaksanakan kempen-kempen sumber tenaga lestari, kerana tenaga yang kerap dipakai oleh manusia seperti bahan fosil adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui, seperti minyak kereta dan sebagainya. Dan sumber yang tidak diperbaharui ini, walaupun kita senang kita pakai, especially kita beli produk tiba baru, kita beli kereta-kereta yang baru, X50 dan sebagainya. So ia sedap dibawa, tapi dengan penggunaan bahan fosil ini akan menyebabkan pelepasan gas rumah hijau dan juga memudaratkan kualiti udara. Jadi langkah-langkah yang terutama kita, sebab kita tidak boleh mengharapkan kerajaan saja, kan. Saya rasa kita kena cermin diri saya baliklah. Adakah saya telah berjaya menjalankan penggunaan sumber tenaga lestari yang baik, sebab walaupun kerajaan berbelanja berjuta-juta ringgit untuk melakukan kempen, tapi saya rasa tiada guna sekiranya kita tidak mengambil inisiatif untuk bermula dari sekarang. So kita start dari sekarang. Mungkin hari ini kita dapat start penggunaan lestari supaya kita dapat berubah kita punya mindset ke arah negara yang lebih maju. Kerana kalau kita pergi ke negara-negara Jepun terutama sekali, dan saya pernah 5 tahun di Germany, di Jerman mereka memang membudayakan setiap peringkat umur, especially daripada peringkat generasi muda, kita patut mengajar anak-anak kita berkaitan dengan bagaimana kita nak aware of kita punya persekitaran. Saya pernah nampak di sini kadang-kadang parents sendiri buang sampah merata-rata depan anak-anak. So saya rasa macam sedih lah, sebab kita tengok the children akan copy apa what parent do. So kalau kita bijak penggunaan elektrik, insya-Allah anak-anak kita pun akan bijak, dan seterusnya cucu cicit kita akan mengikut jejak langkah kita. Jadi paling penting adalah kesedaran kita sendiri untuk kita meneruskan. Yes, dari sini saya ingin share apa itu renewable energy. Renewable energy adalah sumber yang boleh diperbaharui. So sumber diperbaharui ini adalah penting untuk menjamin kesejahteraan cucu cicit kita, di mana kalau kita dapat menggunakan 100% of renewable energy ni, kita dapat membantu negara-negara lain untuk mengadaptasi pada masa akan datang. Okey, terdapat banyak solar, contohnya tenaga solar, geothermal, wind energy, tidal energy, wave energy, hydroelectricity energy, wave energy dan biomass. Tapi tak semua negara yang mempunyai tenaga ni, sebab macam contoh mungkin Malaysia kita tak ada geothermal energy, tapi kita ada solar disebabkan kita panas dan lembap sepanjang tahun. Dan juga kita ada hydroelectricity di mana mostly kita punya tenaga
yang di-generate kepada penggunaan kepada masyarakat, komuniti-komuniti di sekeliling kita adalah daripada hydroelectricity. Dan juga biomass. Untuk pengetahuan Prof dan rakan-rakan semua, saya telah hadir dalam program MPOB selama 2 hari di MPOB Bangi. Malaysian Palm Oil Board ataupun Sawit Malaysia, mereka banyak menjalankan menghasilkan energi untuk kegunaan industri dan juga komuniti di Malaysia dengan menggunakan biomass energy. Jadi biomass energy ni one of the sumber tenaga yang kita boleh menggunakan pada masa akan datang selain daripada solar. Sustainable energy mostly yang kalau kita nampak sini adalah PV ataupun photovoltaic yang boleh generate tenaga solar kepada tenaga elektrik. Tak silap saya dulu masa saya kecil, mak saya ada pakai solar panel dekat atas rumah, tapi sekarang pun saya tak tahu kenapa saya tak pakai, mungkin kos dia tinggi. Tapi penggunaan photovoltaik ni adalah salah satu untuk kita menjimat elektrik di rumah. Saya harap insya-Allah lah, saya pun tengah berfikir bila in the future saya nak ada pasanglah dekat rumah untuk especially untuk air panas dan sebagainya. Okay, di Malaysia ni kita yang seperti mana saya cakap tadi, solar, biomass and hydropower, and also actually municipal waste ni is part of biomass lah. Maksudnya biomass ni dia menghasilkan biogas, biofuel dan sebagainya. Important macam saya cakap tadi lah, the importance of sustainability energy adalah kita harus fikir future generation lah untuk mereka hidup dengan baik. Okay, di Malaysia, okay, kita lebih, saya rasa ini data ni daripada 2015. Saya rasa sekarang mungkin lebih daripada 20% renewable energy kita dapat daripada solar, hydropower, biomass, dan juga nampaklah kat sini wind. Okay. Dan yang ni adalah 4 main energy ni sebenarnya kerajaan yang dijalankan oleh MOSTI dan banyak bagi agensi lah, SEDA dan KASA dan sebagainya. So solar energy saya tak nak deep pada solar energy lah. Mungkin solar energy ni pada masa tahun 90-an saya rasa mostly jiran-jiran saya dan termasuk parents saya dulu ada kecil je PV untuk air panas. Tapi saya rasa mungkin sekarang tak ramai pakai sebab mungkin the consumption or is a bit costly untuk maintain dan sebagainya. Tapi di Germany ataupun di negara-negara maju, solar PV ni setiap rumah mereka menggunakan solar PV kerana mereka banyak cuba untuk mengurangkan CO2 emission because CO2 emission to control CO2 emission, Kyoto Protocol dan other climate punya agreement. Okay, biomass energy ni seperti mana yang saya cakap tadi, semalam pun masa saya di MPOB saya tengok sebenarnya memang banyak agensi seperti mungkin MPOB Free dan juga lembaga Koko, mereka memfokuskan kegunaan biomass. So kalau kita tengok biomass ni, mungkin ada yang tak tahu, biomass ni adalah terdiri daripada daripada agriculture, daripada sewage, daripada municipal solid waste, animal residues dan juga industrial waste. Jadi daripada sini MPOB sebagai badan yang menjalankan kajian terhadap sawit, dari situ mereka menghasilkan banyaklah bioethanol, biodiesel. This is all biogas, biobutanol ni adalah environmental friendly bahan. Jadi contoh bila in the future kalau kita dapat menghasilkan kuasa ataupun energi daripada biomass ni, kemungkinan mungkin lepas ni produk Activa ataupun X50 kita dapat menggunakan tanpa menghabiskan sisa fossil fuel.
Sebenarnya saya cakap pasal produk Activa ni bukannya saya nak pakai sekarang, tapi saya tengok ramai orang dah pakai kan. So peningkatan vehicle yang cepat disebabkan mungkin kereta-kereta di Malaysia ni murah. Jadi saya risau kesan ni akan mengakibatkan masalah-masalah air pollution. So, untuk prevent daripada kegunaan kenderaan yang banyak, walaupun kita dah banyak LRT 2, LRT 3 dan sebagainya, MRT dan extension of MRT punya track pun saya tengok dah hampir siap. Tapi kalau kita tidak menggunakan sumber yang boleh diperbaharui, kita akan mengalami masalah pada masa akan datang, especially kesan terhadap alam sekitar. Okey, so ini adalah contoh-contoh biomass energi yang boleh menghasilkan tenaga. Tak silap saya kalau di Malaysia, yang ini saya dapat daripada Google, di mana type of waste from industrial, from community. Tapi kalau macam contoh MPOB, mereka menggunakan sisa-sisa macam palm oil trunk, dia punya batang dia yang akan dihancurkan dan kemudian menghasilkan biofuel. Tapi proses-proses untuk menghasilkan biofuel ni agak kompleks lah, saya tak nak bercerita lah pada hari ini. Just an example how biomass yang mungkin satu hari nanti kalau kita boleh generate kita punya sisa-sisa kulit mangga kan, mungkin Dr. Rosita ataupun Dr. Fazilah suka makan mangga, so sisa-sisa tu kita boleh simpan dan kita boleh separatekan lah. Satu lagi saya tengok masalah di Malaysia ni, dulu saya ambil contoh lah, sebab saya pernah di Jerman. Kalau di Jerman dulu saya sisa-sisa saya, garbage collector ataupun staf pemungut sampah tak akan ambil sampah selagi saya tak separate. Jadi di Germany memang adalah wajib untuk separatekan sisa-sisa antara sisa gelas dan juga kertas untuk recycling, untuk biomass, penghasilan biomass kepada energi. So there is an important reason actually untuk kita separate di Malaysia ni. So kalau kita tengok di shopping complex pun kan ada tong-tong yang berlainan. So adakah kita ikut? So saya kena muhasabah diri balik lah. So nak Ramadan ni, so muhasabah diri balik lah. Okay, yang ni adalah salah satu contoh saya dapat daripada kajian di Malaysia. Saya minta maaf, saya lupa nak cite di jadual ni. Mungkin ada pertanyaan ni, saya boleh share lah paper tersebut. I think paper ni dihasilkan oleh pensyarah Unitan kalau saya tak. Jadi ini adalah contoh biomass potential in Malaysia. Sisa-sisa buangan yang boleh mengeneratekan kepada megawatt kuasa untuk generatekan sumber tenaga. Okey, untuk hydroenergy, mostly di Malaysia ni kita pakai hydroenergy, tapi hydroenergy ni dia ada disadvantage dia adalah mungkin sebab development ataupun construction of the hydro power plants ataupun dam ni, hydro dam ni dia sangat-sangat mahal dan diperlukan satu kawasan yang luas dan banyak proses-proses seperti EIA yang perlu diluluskan, dan juga disadvantage ni boleh mengakibatkan juga kembali, walaupun hydroenergy ni is good for to generate power, tapi kita kena still aware of the disadvantage. Bukanlah saya cakap disadvantage ni memberi kesan tak boleh, kerajaan Malaysia tidak boleh membuat more dam, tapi kalau kita boleh dapat more like biomass ataupun wind sources, mungkin kita boleh reduce because sebab banyak kan kalau kita tengok pembinaan dam-dam ni dapat memberi kesan impak alam sekitar kepada wildlife, kepada komuniti orang asli dan sebagainya. Ini adalah hydro capacity from Semenanjung Malaysia, di mana kalau kita tengok
mainly hydropower, one of the biggest contribution of energy production in Peninsula Malaysia and also Sabah Sarawak. Okay, wind energy di Malaysia ni kira sebenarnya kawasan kita ni adalah kita boleh anggap wind yang lemah lah, maknanya laju angin yang lemah. Mostly yang memberi wind ataupun halaju angin yang tinggi untuk menghasilkan tenaga adalah pada monsoon season, di mana daripada November hingga Februari, kerana wind daripada Indian Ocean quite strong dan daripada South China Sea yang boleh mengeneratekan energy. But mostly dekat kawasan Semenanjung ni yang masalah ada di kawasan mungkin di kawasan barat lah, di mana wind maybe low compared to the east, because east kita ada open ocean daripada South China Sea yang tidak menyebabkan blocking of the wind towards the place. Okay, ini adalah slide terakhir saya. Okay, for conclusion, bagi pendapat saya, kita kena sama-samalah try to share with our children, our future generation, our community, our neighbours, untuk kita mengurangkan penghasilan karbon monoksida ataupun karbon dioksida ataupun greenhouse gases yang tinggi akibat kelalaian kita lah dalam penggunaan sumber lestari. Jadi kita harus try to make habit lah untuk kita pergi mana-mana ataupun kita tinggalkan bilik kita even 2 minit atau 3 minit pun atau 5 minit, kita pastikan tutup aircon, tutup switch dan sebagainya. Okey, untuk dari segi kerajaan pula, saya rasa untuk kita make sure kalau kita must cari more renewable energy untuk future application. Banyak benda-benda perkara-perkara yang kita harus sokong, especially kajian penyelidik daripada sektor kejuruteraan, sains dan juga sains sosial dan juga pelbagai pihak lagi lah, untuk memberikan dana untuk mencari potensi yang boleh memberi renewable energy pada masa akan datang. Dan juga kita harus make sure that everything yang kita nak develop in the future, walaupun kita nak buat dam dan sebagainya, kita tidak mengganggu orang-orang asli, kita tak mengganggu masyarakat-masyarakat yang terjejas akibat perbuatan ataupun pembinaan sesuatu renewable energy, kerana ia akan memberikan kesan teruk kepada masyarakat especially dan juga wildlife. Saya rasa itu saja. Terima kasih dan saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada JKM daripada Fakulti Perubatan. Itu saja, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Okey. So saya rasa kan dengan perkongsian daripada Prof. Syarul tadi, saya rasa jelas apakah sumber tenaga lestari yang perlu, yang ada lah kan, ada solar, ada hydro energy, ada biomass, ada pelbagai sumber. Okey, ada satu soalan dekat ruangan chat, Prof. Doktor, kenapa Malaysia tak guna tenaga nuklear? Okay, basically tenaga nuklear, kita ada Pusat Nuklear Malaysia ataupun dulu dikenali sebagai MIN. Sebenarnya memang bahan-bahan radioaktif ni mungkin di Malaysia bukanlah saya cakap skill baru, tapi mungkin kajian harus dicari lagi lah, because macam bahan radioaktif nuklear ni, bahan radioaktif seperti projek-projek Linus, so banyak memberikan macam kontroversi lah. Jadi bagi saya untuk membuat nuclear plant ni di Malaysia perlu cari tempat yang sesuai lah. Kalau kita tengok di MIN Malaysia sendiri, mereka menjalankan actually kajian tentang tenaga nuklear. Tapi untuk logi tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga daripada nuklear tersebut harus dititik beratkan daripada segi especially mungkin kita punya topografi ataupun kawasan-kawasan ni lah. Mungkin saya tak tahu, mungkin in the future mungkin saya pun tak tahu, saya pun tak ingat lah perspektif kerajaan terhadap nuklear Malaysia, nuklear, kajian nuklear ni.
Tapi banyak a lot of consideration lah kerana nuklear ni kita tahu lah dia bahan radioaktif. And then impact dia kalau kita tengok seperti di case di Chernobyl dan juga di Bhopal di India di mana meragutkan ribuan kematian disebabkan kekecuaian manusia sendiri di kawasan loji nuklear tersebut. Jadi a lot of consideration lah Prof. Okey, maksudnya sesuatu apa sahaja yang nak dibuat tu banyak kena tengok lah kan dari segi impact dan sebagainya kan. Okey, ada satu soalan personal kepada saya. Bagaimana apa pendapat doktor berkenaan dengan kereta elektrik? Okey. Good question tu. Saya pun pernah bertanya kepada kawan saya lah yang terlibat dalam pembuatan electric car ni. Basically electric car ni dia memang jimat lah. Dia tak guna, dia mengurangkan penggunaan bahan mentah. Dia gunakan electrical, kita charge kereta kita, tapi untuk kos untuk membuat kereta tersebut telah mengakibatkan impak kepada alam sekitar. Macam contoh pembuatan bateri sebagainya, and then bila bateri tu rosak, so kita kena fikir pelupusan bateri, dan juga saya pernah bercakap dengan kawan-kawan saya yang membuat life cycle assessment, so ataupun LCA. So LCA ni mereka menggunakan satu tools untuk nak tengok daripada from raw material untuk membuat satu electric car tu sampailah production of the car, banyak melibatkan kesan-kesan bukan sekadar alam sekitar tapi juga labor, penggunaan tenaga manusia seperti child labor dan sebagainya, dan ada beberapa kontroversi lah daripada penghasilan electric car tersebut. Dan electric car ni pun dia bukannya murah lagi, dia masih mahal. Jadi saya tak sure lah kalau macam in the future semua masyarakat dapat membeli kereta hybrid ataupun kereta elektrika sebagai contoh. Jadi saya rasa elektrika ni memang bagus untuk dia mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, tapi dalam proses pembuatan dia mengakibatkan impak kepada alam sekitar juga. Mungkin in the future pembuatan ni akan dapat mereducekan lah pelepasan gas rumah hijau. I think there is a possible way untuk menghasilkan elektrika ni tanpa merosakkan alam sekitar ataupun tanpa memberi kesan kepada manusia. Maksudnya ada pro and cons lah, ada kelebihan tapi ada kelebihan dan kekurangan dia masih lagi boleh mencemarkan kita punya alam sekitar lah kan dengan proses bateri dan sebagainya. Bagaimana yang tadi Prof ada nyatakan impact. Apa maksud impact tu? Impact masa depan generasi kita. Apa yang dimaksudkan dengan impact itu? Impact ataupun yang impak tu saya mujuk kepada kesan kepada alam sekitar lah. Kerana kepada alam sekitar, kepada alam sekitar termasuk semualah kita punya flora dan fauna kita punya manusia dan ada animal, sebab manusia bukan saja manusia yang hidup di muka bumi ni, banyak kali makhluk-makhluk yang dicipta seperti haiwan. So diorang pun ada hak kan. Animal pun ada rights untuk hidup. Jadi impak-impak ni saya rasa harus diberi titik beratkan. That's why setiap projek kita kena melepasi EIA kan, kena ada EIA. Dan juga even small project pun kita ada penilaian impak pada alam sekitar dan juga so maknanya impak tu lebih kepada kesan-kesan kepada seluruh, bukan saja benda hidup, mungkin kepada benda yang bukan hidup juga lah. Seluruh, maksudnya makhluk hidup tak hidup lah kan, tumbuhan dan sebagainya kan. Ada komen di sini daripada peserta, saya berpendapat risiko tenaga nuklear tidak berbaloi berbanding manfaatnya memandangkan kos penjanaan elektrik daripada gas dan RE seperti tenaga solar telah menurun. So saya rasa betul kan Prof Dr. Syarul pandangan beliau? Betul. Okey. So ada satu lagi soalan, bagaimana pembuangan sampah sustainable boleh dilaksana selain daripada landfill? Okey, dulu tak silap saya di Broga pernah kita nak buat incinerator kan, tapi kemudian ada banyak kontroversi, especially kepada masyarakat tempatan yang duduk kat situ, mungkin masalah bau dan sebagainya. Saya 2 minggu lepas saya ada pergi ke satu kilang, di mana kilang ni menggunakan recycle paper
and then recycle, not just recycle paper tapi recycle items untuk menghasilkan kertas. Maknanya tanpa menebang pokok, kita generatekan daripada landfill punya waste tadi tu kepada macam penghasilan kertas. Dan saya rasa yang tu adalah salah satu good initiative lah. Merujuk kepada landfill ni, saya setuju sebenarnya landfill ni yang tak bagus sebab efek dia bahan-bahan yang dibuang di dalam tanah dia akan memberi kesan kepada groundwater, dan groundwater ni adalah salah sumber air yang penting untuk masyarakat orang asli ataupun masyarakat di kawasan kampung. Jadi pendapat saya incinerator ni one of the thing that kita boleh think in the future, walaupun memang dia akan agak costly dan juga kontroversi mungkin bau, tapi mungkin saudari Prof Sharifah Izzat. Prof Sharifah, Prof boleh tengok berkenaan dengan incinerator. Tapi memang landfill ni di Malaysia kita adalah majority is landfill lah. Dan semua landfill ni melibatkan macam sisa-sisa juga, sisa-sisa kalau ada yang membuang secara haram, seperti contoh di Pasir Gudang kan. So ia boleh berlaku kalau kita buang dalam seperti macam perubatan daripada medical waste kan, tanpa diselenggarakan dengan baik, tanpa dispose dengan baik, hanya terus buang kepada landfill, dia akan memudaratkan lagi masalah lah. Jadi satu question ni mengenai sampah dari USA itu bersih. Bukan sampah bersih begitu. Ke sampah bersih. Okey. Sampah dari maksudnya yang USA dengan UK dia tak tahu, bagi saya yang kontroversi yang dulu saya hingga sekarang pun mungkin masih berlaku di mana sesetengah negara dia buang mereka punya sampah, termasuk Australia dan UK last time kan, dia jadikan Malaysia ni tempat hub untuk membuang sampah. Jadi saya tak pastilah yang sampah yang dia buang itu adalah sampah bersih, tapi mungkin sampah bersih itu lebih kepada mungkin sampah-sampah yang boleh di-recycle. Saya tak mungkin. Okey, ada satu lagi soalan, mungkin last soalan, bagaimana cara untuk kita tingkatkan sumber tenaga lestari di Malaysia? Sebab kita tengok ada kebaikan kan, jadi bagaimana kita nak tingkatkan tu? Itulah saya tengok macam usaha, contohnya usaha MPOB, mereka aktif dalam penggunaan, maknanya sisa-sisa mereka macam batang-batang sawit, buah-buah sawit yang rosak ataupun yang tak elok. So mereka menggunakan all the biomass ataupun waste tadi itu untuk generate untuk kegunaan mereka sendiri sebagai tenaga ataupun bahan api, dan juga dalam penghasilan minyak sawit kepada masyarakat. Jadi saya rasa untuk in future adalah kerajaan kena cari inisiatif more macam saya rasa macam offshore hydropower, macam yang kipas besar tu. Kalau di negara-negara Eropah, mereka pakai itu, mereka letak di kawasan pantai, di offshore lah untuk generate angin. Tapi mungkin penggunaan dia agak mahal. Tapi saya rasa mungkin di kawasan-kawasan pantai timur tu, one of the approach mungkin kita boleh use as yang negara maju buat lah. Tapi untuk masa ni saya rasa in the meantime kita dan kajian-kajian penyidik tempatan sedang melakukan inisiatif yang banyak untuk dapatkan renewable energy, tapi saya rasa masyarakat, terutama saya sendirilah, kena aware of kita penggunaan tenaga. Okey, maksudnya kan jangan tunggu daripada kerajaan lah, maksudnya kita sendiri dulu kena ambil inisiatif lah kan. Saya rasa benda tu pun kita untuk diri saya sendiri jugalah, kadang-kadang keluar bilik tak adalah tutup lampu semua tu kan, biarkan je. Sebab saya rasa kadang-kadang bila saya tengok macam bila kita buang sampah, katakan kalau kita tak separatekan sampah sebagai contoh, kadang-kadang saya setiap hari Sabtu saya akan tengok bagaimana pekerja-pekerja pungut sampah ambil sampah-sampah dari perumahan. Diasingkan kan? Diasingkan. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tak buang dengan betul, kita akan mencederakan mereka, terutama yang pecah. Sebenarnya kalau kita tengok hidup mereka, kesian lah. Saya rasa especially di landfill masa mereka nak dispose tu, it's not an easy task. So why not lah kita membantu mereka dengan mengurangkan beban mereka dengan kita separate. Sebenarnya separate sampah ni sangat-sangat penting. That's why saya rasa kerajaan, kalau kita tengok di UKM pun dah ada sekarang kan
separate sampah. So I think it's not just for the environment, but also to help mereka yang susah untuk mencari nafkah seperti pungut sampah, supaya kita membantu mereka lah. Saya rasa inisiatif itu memang baiklah. Cuma kita rakyat Malaysia ni dia masih lagi tidak lagi ke arah itulah. Sampah tu asal nampak tu sampah je buang. Itu dah baguslah buang tu sampah, tapi yang paling bagus kita pilih sampah yang betul lah, sebab bukan sahaja untuk kesejahteraan dari segi persekitaran, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada kita semua rakyat Malaysia lah kan. Okey, so saya rasa dah tak ada soalan. Mungkin sedikit pesanan take home message daripada Prof. Dr. Syarul untuk semua peserta hari ini yang boleh dikongsi sebelum kita akhiri webinar hari ini. Prof, silakan. Take home message daripada Prof. Prof? Saya dulu ke? Ya. Sebab Dr. Diana dah bagi dah. Mungkin... Dr. Diana, sorry. Saya ingat Dr. Diana nak cakap. Okay, ini adalah sebenarnya daripada Dr. Nordiana cakap tadi, dengan PKP kita punya emotional, kita punya attitude, saya harap kita sama-sama take there's a lot of sebenarnya hikmah Allah bagi kita COVID ni untuk kita muhasabah diri kita baliklah, not just for atas diri kita sendiri, tapi hubungan kita dengan keluarga, dengan alam sekitar. So saya harap kita sama-sama, termasuk diri saya sendiri, saya ni banyak buat silap. Saya harap saya dapat change my attitude, my character ke arah kebaikan lah sama-sama, insyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Prof. Madya Dr. Muhammad Syarul. So saya rasa apa yang saya dapatkan kesimpulan, apa yang saya dapat simpulkan webinar Planetary Health hari ini adalah berkenaan PKP. Jadi PKP ni kita ambil dari sudut positif lah, jangan ambil dari segi negatif. Ambil dari sudut positif, dia memberi kesejahteraan kepada komuniti seperti mana yang telah diceritakan oleh Dr. Diana tadi. Ianya juga sebenarnya memberi kesan dari segi tenaga lestari itu sendiri. Kita mungkin sebab kita duduk rumah, biasa kita kalau ke office kita ni memang suka je membazir kan, tapi bila kat rumah kita macam berjimat sikit lah sebab kita kena bayar. So kat situ tu sebenarnya kita ubah diri kita lah menjadi lebih baik. So bagi saya PKP ini memberi kesan yang positif terhadap kita, perubahan yang lebih baik lah. Okey, saya rasa itu sahaja kita punya webinar hari ini, Planetary Health. Untuk semua peserta sila isi kehadiran untuk kita berikan CJ, dan kalau kaki tangan UKM kita akan berikan ISPEL. So moga kita dapat berjumpa lagi. Sebelum kita akhiri, saya ingin ucapkan sekali lagi kepada Dr. Nordiana dengan Prof. Madya Dr. Muhammad Syarul, terima kasih banyak-banyak kerana dapat turut serta memberi penerangan yang begitu clear, senang difahami tentang dua aspek yang berbeza berkaitan dengan PKP. Moga kita dapat jumpa lagi dan selamat berpuasa. Minggu depan kita nak berpuasa. Selamat berpuasa semua. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.